ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Maksudnya, siapa-siapa yang berjalan keluar walaupun sekadar sebentar, meninggalkan pintu-pintu rumah dia untuk melalui satu jalan datang ke majlis ilmu seperti ini, nescaya Allah akan mudahkan nanti jalan dan laluan yang dia bakal tempuh untuk masuk pintu syurga Allah. Allah akan mudahkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, semakin banyak kita hadir majlis ilmu, semakin banyak kita duduk dalam majlis ilmu, kita menempuh laluan dan jalan untuk sampai ke majlis ilmu, mudah-mudahan semakin mudahlah laluan untuk kita masuk dalam pintu syurga Allah nanti insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung semula kitab kita Matan Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yaitu nasihat ni disebut dalam kitab ni adalah sesuatu yang sangat besar faedahnya. Nasihat ni besar. Tetapi di dalam kitab ni disebut, dalam kita menasihati, nasihat ni ingat mengingat, nasihat menasihati ni, dalam kitab ni dia kata, kalaulah tidak kena cara kaedahnya, dia akan mendatangkan bencana dalam hidup kita. Jadi bukan mudah. Kita nak nasihat orang, kita nak tegur orang. Tapi kalau kaedah cara tak betul, dia boleh mendatangkan bencana. Bencana mendatangkan padah. Sebab tu dalam kitab ni disebut tuan-tuan, orang yang nak beri nasihat ni, orang yang nak memberi teguran ni, dia kena tahu kaedah dia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya Allah berfirman, ud'u ni maksudnya serulah kamu semua. Seru, tegur, nasihat menasihati, panggil, ajak ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan Tuhan kamu, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ni apa tuan? Hikmah ni dalam kitab-kitab disebut ialah kebijaksanaan. Namanya pun bijaksana. Bijak di sana. Sana tu jauh. Artinya bijak ni payah nak dapat. Kalau bijak tu sini, siapa-siapa boleh dapat. Macam tuan-tuan, kita nak cari ilmu ni, satu bijak yang jauh. Kena lalu, kena tempuh laluan, kena dengan kenderaan, kena usaha, baru kita boleh dapat sampai ke mana. Jadi bijaksana ni suatu yang payah diperolehi. Bijaksana ni kaitannya dengan hikmah. Jadi dua lah, kebijaksanaan dengan hikmah. Jadi hikmah ni tak boleh pisah dengan bijaksana. Di mana ada kebijaksanaan, di situlah ada hikmah. Di situ, di mana ada hikmah, di situlah ada kebijaksanaan. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam hidup ni, hidup ni tak boleh pisah dengan membuat keputusan. Baik, hidup tak boleh pisah dengan kita ni kena buat keputusan. Setiap hari, setiap masa, setiap detik, setiap ketika, kita kena buat keputusan. Keputusan, ini berhikmah. Bijaksana tadi ni, macam mana? Jangan sampai silap membuat keputusan. Sebab tu beruntunglah orang-orang yang boleh membuat keputusan dengan baik, keputusan dengan bijaksana, keputusan dengan berhikmah. Ini beruntung. Bukan semua orang. Orang yang boleh buat keputusan dengan baik, dengan berhikmah, dia adalah orang-orang yang beruntung. Yang malang siapa tuan-tuan? Yang malang ialah orang yang tak dapat buat keputusan. Ini malang. Tak boleh buat keputusan. Tak tahulah macam mana. Bingung lah. Tak boleh buat keputusan. Ini malang ni. Dan yang paling malang apa tuan-tuan? Silap membuat keputusan. Itu paling malang. Silap buat keputusan. Jadi yang pertama,
Beruntung kalau dia buat keputusan yang baik, yang tepat, yang berhikmat dengan yang bijaksana. Jadi kemudian yang rugi apa? Orang yang tak boleh buat keputusan, dan yang paling lebih malang orang yang silap mengambil keputusan. Bila apa kata silap ambil keputusan ni, perginya dah jauh. Macam-macam benda boleh berlaku kalau kita silap mengambil keputusan. Baik. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, nasihat ni mestilah dengan hikmah. Kita nak nasihat orang, kita kena nak tahu masa yang paling baik kita nak dekat dengan dia. Masa yang baik kita nak approach kat dia. Masa yang baik kita ni nak bercakap. Suasana apa? Dalam keadaan kita tengok dia tenang, dalam keadaan dia tengok dia dalam keadaan okey, dalam keadaan alright. Dalam keadaan dia sibuk. Jangan dalam keadaan dia sibuk, dia dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan. Kita nak cuba nak tegur, nak nasihat. Ini jadinya benda lain. Sebab itu disebutkan situ bahawa kita naklah, dalam kitab tu disebut, naklah kita mengerti, tahu cara bagaimanakah suasana nak melakukan, nak mengadakan nasihatnya, supaya nasihat itu boleh mendatangkan keinsafan, boleh mudah diterima. Jadi tuan-tuan, nasihat ni sesuatu yang payah. Orang yang banyak memberikan nasihat ni biasanya orang yang tidak disukai oleh orang lain. Orang banyak menegur orang ni, orang ramai tak suka. Sikit-sikit dia nak tegur orang, sikit-sikit dia nak cakap, sikit-sikit nasihat. Orang tak suka. Sebab itulah nasihat ini Allah berikan tugas ini kepada para nabi-nabi, pada rasul-rasul. Dan kalau kita lihat dalam sejarah para nabi dan para rasul, nabi dan rasul inilah golongan yang paling banyak tidak disukai oleh manusia. Dibenci, diperangi, di pulau, akhirnya ada yang dibunuh. Kenapa? Sebab para nabi dan para rasul ini tugasnya ialah menyampaikan, iaitu apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian tuan-tuan, dalam kitab ini disebut apa? Terutama nasihat yang dilakukan untuk orang ramai. Bukan semua orang boleh terima. Kadang-kadang nasihat baik, kadang-kadang tegurannya baik, tetapi salah penyampaian, terutama kepada orang lain. Orang ramai ni tuan-tuan, latar belakang pendidikan berbeza, latar belakang kehidupan berbeza. Kadang-kadang ada orang bercakap mudah orang nak terima, dan kadang-kadang orang bercakap padahal lembut, pada cakapnya baik beralas, datangkan musibah. Ini sehari dua ni kita melihatlah dalam negara kita ni, soal tegur-menegur, nasihat-menasihati ni. Bagi dia tuanku nasihat begini-begini, tapi ada orang jawab begini-begini. Jadi akibatnya buruk. Nasihat ni, teguran ni, akibatnya buruk. Baik, jadi oleh sebab itu tuan-tuan, nasihat terutama yang nak dilakukan kepada orang ramai dalam kitab ini sebut, iaitu kepada seseorang, maka tiap-tiap nasihat itu naklah penuh dengan kesopanan dan kebijaksanaan, sesuai dengan keadaan orang-orang yang kita nasihat. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam hadis ni Nabi SAW pesan, Nabi pesan baik-baik, iaitu hendaklah kamu berkata, hendaklah kamu berkata baik bentuk nasihat, baik bentuk teguran, baik bentuk sumbang syarat, iaitu Nabi pesan apa? Ala qadari uqulihim, atas kadar akal ataupun minda seseorang. Jadi kita nak tegur, nak nasihat ni, kita nak tahu level dia kat mana, kedudukan dia kat mana, orang kata paras dia kat mana. Ni yang Nabi pesan. Jadi hendaklah kamu bercakap dengan seorang ikut ala qadari uqulihim, ala kadar akal dia. Kadang-kadang orang kita cakap tuan-tuan, kadang kasar apa, dia relax aja, tak ada benda. Ada orang kita cakap lembut bahasa, dia terasa sangat dalam hati dia. Ini tak sama. Ada orang jiwanya lembut, ada orang jiwanya halus, ada yang jiwanya kasar, ada yang mudah perasa.
Ada yang pesen dek aja tuan-tuan, dan cakap apa pun lah. Dia dek aja, dia tak ada apa-apa. Ini beza-beza, tak sama keadaan. Jadi sebab itu, hendaklah dilakukan dengan penuh berhikmah, dengan penuh bijaksana. Sehingga disebutkan tuan-tuan, sekiranya dilakukan di hadapan orang ramai, maka nasihat seperti itu bukanlah lagi merupakan nasihat, tetapi boleh dianggap sebagai penghinaan secara terang-terang. Kita cuba nak nasihat, tapi kita buat tu teguran tengah orang ramai. Orang tu merasa seolah-olah dia dihina, dia diaibkan, dia dimalukan di tengah orang ramai. Itulah payahnya soal nasihat ni tuan-tuan. Sehingga disebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan lagi dalam hadisnya, "Idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Maksudnya, apabila meminta nasihat salah seorang daripada kamu kepada saudaranya, maka hendaklah ia menasihati dengan nasihat yang baik-baik. Jadi, para sahabat ni tuan-tuan biasa. Kalau jumpa baginda, sahabat ni akan minta, "Wahai Rasulullah, nasihatkan aku. Wahai Rasulullah, nasihatkan aku. Wassini, wassini." Itu biasa. Sehingga ada salah seorang sahabat tuan-tuan, dia berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tanya, ini dalam hadis disebut, baginda tanya, "Apa yang kau nak daripada aku?" kata baginda sallallahu alaihi wasallam. "Apa yang kau nak daripada aku?" Lalu kata sahabatnya tuan-tuan, "Wahai Rasulullah, aku nak supaya kau doakan aku dapat mengiringi engkau masuk dalam syurga nanti." Lalu Nabi tanya dia balik, "Ada apa lagi kau nak daripada aku?" Sahabat menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah. Itu saja aku nak. Aku nak supaya aku dapat mengiringi engkau masuk dalam syurga nanti." Lalu Nabi SAW pesan Nabi tuan-tuan. Ada dua perkara Nabi pesan. Siapa nak mengiringi Rasulullah masuk dalam syurga? Yang pertama, Rasulullah sebut apa? Perbanyakkanlah amalan-amalan sunat. Perbanyakkan amalan sunat. Solat fardu 5, kita iringi dengan solat-solat sunat. Tak kira sunat qabliyah, ba'diyah, yang mengiringi solat fardu ataupun solat-solat dipanggil solat yang muakkadah, dituntut, bermula daripada duha, witir, tahajud, ataupun yang ghairul muakkadah, yang tidak dituntut, tapi disebut solat sunat. Di antaranya yang tidak dituntut ni, iaitu beberapa sunat mutlak. Mutlak ni apa? Sunat yang tidak ada sebab. Kita tak ada apa-apa nak buat, kita pun ambil wuduk, kita solat. Solat sunat atau solat mutlak, tidak terbatas waktu, kecuali dipanggil waktu-waktu tahrim, waktu diharamkan, iaitu selepas subuh sehingga matahari terbit, ataupun selepas asar sebelum matahari terbenam. Itu waktu tahrim. Yang lain tak apa, boleh. Jadi itu solat fardu, kita tambah solat sunat. Puasa fardu Ramadan, sebulan tak puasa, tambah dengan puasa sunat. Yang lepas ni kita ada puasa Yaumul Arafah, hari Arafah. Orang yang pergi haji tengah wukuf, kita di sini tak pergi haji, kita puasa sunat. Lepas tu yang terbaru kita puasa apa? Iaitu puasa dan 9 dan 10 Muharram, dipanggil hari Asyura. Kita puasa Isnin Khamis, kita puasa awal, pertengahan dan akhir bulan. Kita puasa dipanggil Yaumul Bayda. Yaumul Bayda ni ialah 13, 14, 15 hari bulan Hijrah setiap bulan. Ini semua puasa sunat. Kita zakat fardu. Zakat ni fardu. Dan ada zakat sunat. Apa zakat sunat? Sedekah. Sedekah tu sunat. Yang fardu zakat kita buat, baik zakat fitrah, zakat simpanan, zakat harta, zakat ternakan, zakat pertanian, sedekah, menyumbang, menghulur, orang apa,
Tabarruk ni memberi secara sukarela. Baik. Lepas tu kita haji, umrah, fardu yang pertama dalam hidup. Ada kelebihan, ada rezeki, ada luang masa, sihat tubuh badan. Kita berangkat lagi untuk buat umrah. Itu sunnah. Jadi Nabi sebut yang pertama amalan supaya dapat mengiringi Rasulullah masuk ke dalam syurga, jangan tinggal amalan sunat. Amalan sunat di mana? Sunat ni apa? Beza tuan-tuan ni antara sunat dengan sunnah. Sunnah ni adalah apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi buat, baik perbuatan, pakaian, tutur kata, berjalan, makan minum, tidur baring, apa lagi? Berkeluarga, bersahabat, beramal, beribadah. Itu sunnah. Satu sunat. Sunat ni dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada lagi sunat. Bersunat orang lelaki-lelaki. Itu kita silap besar tu. Sebenarnya wajib benda tu. Kita boleh kata sunat. Dah sunat belum. Wajib tu. Lelaki-lelaki beratan wajib. Kita tukar pada sunat pula tu. Jadi mulai hari ini kita kena tukar lah. Jangan tanya sunat. Dah wajib belum. Jangan tanya sunat lagi tuan-tuan. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan. Itu yang pertama. Banyak beramal dengan amalan-amalan sunat. Apa saja. Dan yang kedua, Nabi sebut apa? Siapa nak mengiringi aku masukkan syurga? Banyakkan sujud. Banyakkan sujud. Sama ada sujud tu, sujud tilawah. Sujud sajadah. Sujud syukur. Ini semua boleh banyakkan sujud. Sujud tilawah, ada banyak tempat dalam Al-Quran. Bila kita baca sampai kepada ayat-ayat as-sajdah, kita sujud. Dan sujud itu sujud tilawah. Yang satu sujud sajadah, satu tempat saja, iaitu dalam surah Alif Lam Mim Tanzil, ataupun Alif Lam Mim At-Tanzil, atau kita panggil Alif Lam Mim As-Sajdah. Itu wajib. Kalau kita baca dalam ayat minus sampai sajadah tu kita wajib sujud. Kalau berjamaah imam baca surah sajadah ni, kalau imam sujud kita wajib sujud. Tak sujud batal kita. Sujud sajadah satu tempat. Sujud tilawah banyak tempat dalam Al-Quran. Selain itu sujud syukur. Sujud syukur ni sunat. Kita dapat sesuatu nikmat, dapat sesuatu kebaikan, terlepas daripada bahaya ke musibah, kemalangan, dapat berita-berita gembira. Ini sujud syukur. Dia ada 5 syarat sujud ni. Ada 5 syarat. Sujud nama sajadah, tilawah, sujud syukur, ada 5 rukun dia. Yang pertama mestilah berwudu. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat takbir, Allahu Akbar. Dan 5 sujud. Habis sujud salamlah habis. Ada 5 lah rukun dia. Kadang orang main bola tengah-tengah padang, gol, dia pergi sujud pakai seluar pendek pula tu. Tak sah sujud tu. Tak menghadap kiblat pula tu. Tak tahu wuduk ada ke tak ada ke. Jadi sujud ni dia satu ibadat. Sebab itulah Allah paling suka orang-orang yang memperbanyakkan sujud kepada Allah. Di antara satu kedudukan yang paling Allah suka, yang paling Allah sayang seorang hamba tu buat apa? Bersujud. Sebab itu ketika kita sujud adalah kedudukan yang kita paling hampir dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Sebab itu sunat dalam sujud, terutama sujud terakhir dalam solat. Selain kita bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sunat kita berdoa. Banyakkan doa ketika sujud. Apa-apalah kita lintaskan doa, tapi jangan sebut doa itu dalam bahasa Melayu. Boleh batal solat kita. Kalau nak sebut juga dalam bahasa Melayu, lintaskan dalam hati. Itu tak pun. Tidaklah. Sebab tu memanjangkan sujud ni hukumnya sunat. Tapi imam harus
Dia ada satu kaul kata makruh memanjangkan sujud imam ni. Kenapa? Sebab ada makmum-makmum yang keuzuran. Dia tak tahu. Jadi makmum ni, imam ni kena pertengahan. Antara cepat dan lambat, pertengahan. Baik. Kemudian dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah menyebutkan tentang nasihat ni, terutama kepada orang ramai. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ini dalam Al-Quran Allah sebut, apabila seseorang itu disapa, ditegur, disergap ataupun disumpah serana oleh al-jahilun, orang-orang jahil, qalu salama, naklah dia berkata dengan kata-kata yang baik-baik. Tak pasal-pasal orang maki dia ke, orang sergah dia ke, orang apa kata, sumpah seranah dia ke, dia kena berkata dengan salaman, dengan yang baik-baik. Jadi nasihat itulah intipatinya ialah dengan yang baik-baik. Kemudian disebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi dalam hadisnya, in min haqqil muslim 'alal muslim an yansakhu lahu idza khaba. Sesungguhnya daripada hak seorang Islam ke atas seorang Islam ialah menasihat baginya apabila ia ghaib, iaitu tidak bersama dengan dia. Maksudnya apa? Ini berarti jika orang lain tak memburuk-burukkan atau merosakkan kehormatan pribadi kawannya, maka hendaklah ia menolak. Jadi cara yang Nabi sebut, kalau kamu nak menasihatkan orang lain, hendaklah secara sunyi ataupun dalam keadaan ghaib, orang tu tak nampak. Jadi mana caranya? Ada orang datang cerita buruk orang kat kita, dia tu macam ni, dia tu begini. Jadi cara kita nasihat apa? Dah, cukup, jangan lagi, tak usah. Baik, itu cara kita menasihati secara tanpa disedari. Baik, kemudian disebut lagi, kita kena berusaha secara gaib ni ialah membela dan membersihkan orang-orang yang dikeji, diumpat di hadapan kita. Orang tu cerita kat kita, taklah, aku tak percaya dia begini. Itu sikap kita. Jangan orang datang cerita kat kita buruk orang, kita pun, iya ke, ish, tak sangka dibuat macam ni. Ya Allah, padamlah. Kita buat macam itu. Jadi di antara nasihat ni ialah membela, membersihkannya, kerana ni adalah hak sebagai seorang Islam. Sehingga disebut apa tuan-tuan? Di antara yang Rasulullah sebut, perkara yang keji. Rasulullah sebut perkara yang keji apa? Menceritakan keaiban orang yang telah meninggal. Orang dah meninggal ni kita jangan cerita lagi aib dia. Sebab apa? Mereka dah tak boleh nak bela diri. Kalau orang hidup, kita cerita, ada orang sampaikan, orang tu cakap engkau begini-begini. Sekurang-kurangnya dia boleh bela diri. Dia jumpa orang tu ke, apa kau cerita kat orang? Kau cerita buruk aku dia boleh bela diri. Tapi orang yang dah meninggal, dia tak boleh nak bela diri. Sebab tu Nabi sebut di antara perkara yang keji, menceritakan keaiban orang yang telah tak ada. Baik. Sebab tu disebut lagi, pengertian nasihat atau apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kawan ni dia ada satu perkara yang sangat mulia bila kita berkawan. Bila kita berkawan ada satu perkara yang sangat mulia. Apa tuan-tuan? Dalam kitab ini disebut kesetiaan. Setia dengan kawan. Di antara kesetiaan ni, kita tidak akan mengkhianati kawan. Kalau orang bercakap benda buruk tentang kawan, kita bela dia. Kalau orang bercakap tentang benda buruk tentang kawan kita cuba tutup. Itu kesetiaan dalam berkawan ataupun dalam bersahabat. Dan
dengan kesetiaan inilah akan timbulnya keikhlasan. Baru timbul ikhlas dalam bersahabat, dalam berkawan. Yaitu inilah dinamakan nasihat, dan nasihat ini adalah tanda seseorang itu sayang kat kita. Jadi kena faham, bila seorang tu buat teguran kat kita, tanda dia sayang kat kita. Ambil begitu. Kadang-kadang walaupun teguran itu kita terasa, teguran itu hati kita berdetik. Kadang-kadang teguran itu kita rasa macam, ish, nak menekan aku dia ni. Tapi ambil satu je. Teguran ni tanda orang sayang dekat kita. Kalau orang tak sayang, dia tak tegur kita. Gasaklah kau. Gasaklah kau. Pandai-pandailah kau. Dia tak nak tegur. Dia tak nak cakap. Ni bila orang dah tak nak cakap, bila orang dah tak nak tegur, itu bahayalah. Selagi dia nak tegur, selagi dia nak nasihat, selagi dia nak bercakap, selagi nak bunyi, orang kata, tandalah dia sayang kat kita. Atau ambil begitu. Baik, sekarang kita sampai kepada petunjuknya atau dalahnya hadis ini. Iaitu yang pertama, menunjukkan bahawa nasihat itu adalah dinamakan agama dan Islam. Itu dipanggil Ad-Dinun Nasihah. Nama agama ni ialah nasihat-nasihat. Kerana Islam bukan saja mengandungi perbuatan, tetapi meliputi juga perkataan-perkataan. Jadi Islam dia bukan setakat lambang-lambang perbuatan. Kita semayang, kita buat baik, kita tolong orang, kita amar ma'ruf, kita nahi mungkar. Bukan setakat itu je. Islam itu termasuk juga ialah mengandungi nasihat, percakapan. Tegur menegur, ingat mengingat. Itu di antaranya. Baik. Nasihat mengikut Imam Nawawi, kata dia, adalah wajib sekadar yang mampu dengan syarat seorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, suruhannya akan dipatuhi, dan dirinya tidak terancam. Tetapi syarat ini tidak diwajibkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kata wajib nasihat menasihati itu sekadar dia mampu untuk memberikan nasihat. Sekadar mampulah. Kalau sekarang mudah sikit. Pasal apa? Kalau tak mampu nak berdepan, tak mampu cakap, nasihat dengan WhatsApp ke, buat dengan apa lagi? Dengan message ke, saya kerana Allah. Sebab itu disebut Ad-Dinun Nasihah. Kul liman lillah. Itu yang pertama, untuk Allah. Jadi nasihat ni untuk mudah orang lembut, mudah orang terima, kita cakap, aku nasihat ni kerana Allah. Aku nasihat ni kerana perintah daripada Allah. Aku nasihat ni kerana aku sayang engkau kerana Allah. Anda sebut begitu. Tetapi kata Imam Nawawi, selagi mana kita tidak terancam. Maksudnya apa? Jangan sampai nasihat itu mendatangkan sesuatu yang tak baik. Kita nasihat, dia tak boleh terima. Kita nasihat, dia jadi marah. Bila kita nasihat, orang kata sampai putus hubungan. Itu ketika itu kita tak perlu lagi. Dah diam, jangan nasihat lagi. Dan dirinya tidak terancam tanpa syarat, maka tidaklah diwajib. Jadi artinya syarat ini bukanlah wajib. Kalaulah nasihat itu payah orang nak terima, susah, mendatangkan bencana, lebih diam tak apa. Yang kedua, pengajarannya bahawa dalam hadis ini menunjukkan bahawa keseluruhan menunjukkan bahawa nasihat menurut pengertian dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah sangat penting. Nasihat ini penting hingga dikatakan agama itu nasihat, maka tidak ada agama kalau tidak ada nasihat menasihati. Sehingga kalau tidak ada nasihat menasihati, tegur menegur, ingat mengingat, jadi rusak masyarakat. Gasaklah engkau, pandai engkau lah. Asal aku tidak. Ini dia akan merosakkan. Dan tidak ada kesedaran orang yang beragama kalau tidak ada peringatan dari nasihat. Sebab itulah, nasihat ini perlu setiap masa. Saya bercakap ni, saya menasihat diri saya sendiri.
kita nasihat menasihati. Kita orang lelaki-lelaki datang setiap Jumaat. Sebab tu imam yang berkhutbah, wasiat nasihat yang paling besar tuan-tuan. Wasiat nasihat yang paling besar ialah takwa. Dia kena takwa. Sebab tu imam khatib yang membaca khutbah ni, dia kena cakap begini: saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh sidang jemaah. Kena begitu. Jadi jangan dikata saya berpesan supaya seluruh sidang jemaah bertakwa kepada Allah. Dia tak sebut diri dia. Nanti jadi macam ada satu khatib ni, tajuk khutbah hari itu ialah tentang apa? Tentang pengharaman merokok. Tentang pengharaman merokok. Dia baca khutbah tajuknya tentang pengharaman rokok. Disebutlah memudaratkan, boleh mendatangkan penyakit, membazir, kawan syaitan dalam isi khutbah tu. Jadi kebetulan khatib ni merokok. Bila dia turun khutbah, habis sembahyang, ada jemaah tegur, "Mah, engkau macam mana ni? Engkau baca khutbah ni tentang rokok, habis engkau berasap ni macam mana?" "Itu untuk engkau semua, aku tak kena, aku tukang baca." "Aku tak kena, engkau macam tu." "Aku tukang baca, yang kena engkau bawah." Ada pula macam itu. Tak boleh. Mestilah saya berpesan kepada diri saya dan seluruh sidang jemaah. Agak macam tu. Macam saya lagi bercakap ni, saya kena pesan nasihat untuk diri saya sendiri. Barulah kita pesan memesan. Baik, jadi akhirnya hadis juga ni menggambarkan bahawa keseluruhan kita masyarakat Islam, sendi kekuatan Islam ni ialah nasihat menasihati, tegur menegur. Kita ingat mengingat antara satu dengan lain, sehingga dia menjadi asas yang menjadi dasar kepada ketuhanan, kepercayaan kepada agama ni. Kemudian dalam masyarakat ni disebut kat sini, masing-masing ada tanggungjawab. Ada imam inilah raja, pemerintah, pemimpin, atau kerajaan yang dipatuhi, pemimpin-pemimpin yang diikuti, ada ulama-ulama yang dituruti, ada rakyat yang mentaati demi kepentingan dan kebaikan kesejahteraan agama dan masyarakat keseluruhannya. Dan sekalian mereka itu perlukan nasihat antara satu dengan lain. Dan nasihat menasihati ini ialah saling ingat mengingat, hormat menghormati, dan kasih sayang untuk membina. Apa itu untuk kita bina? Ukhuwah. Ukhuwah ni ialah persaudaraan.